Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. تكفيك علما إن ترد أن تكتفي لأنها بزبدة الفن تفي. تكفيك علما تمييز محول عن الفاعل. علما إعرابnya adalah tamyiz. Tamyiz muhawwal min anil fa'il. Ini yang ditukarkan daripada fa'il. Yang asalnya takdirnya ay yakfikal ilmul mustafadu. Al mustafadu minha fi dinika. Yani takfika atau yakfikal ilmu al mustafadu minha. Min apa? Minha, ha kembali kepada apa? Ha kembali kepada akidah, kepada akidah ataupun dengan qaridah bahiyah tu. Tamam. Yani takfika ilman tamyizun muhawwal 'anil fa'il ay yakfika al-ilmul mustafad. Asal ilm tadi adalah fa'il, kemudian ditukarkan menjadi tamyiz. Nah, dan fa'ilnya adalah apa? Akidah tu. Yani mencukupkan yakfika ilmul mustafad, yani mencukupkan bagimu ilmu yang diambil faedah daripada akidah tersebut fi dinika, dalam agama, bagi agamamu. In turid an taktafi, in turid an taktafi ay biha, ay in turid an taktafi biha. Kalau kamu nak berpada dengan kitab akidah ini, ya berpada, memadai maksudnya, an ghairiha, daripada yang selain daripadanya, minal mutawwalat. Hadha haqqan. Sungguh kitab akidah al-Imam Dardir ini adalah kitab yang sangat daqiq dan luar biasa penyusunannya, yang diberi futuh oleh Allah kepada Sayyidina al-Imam Ahmad ad-Dardir rahimahullahu ta'ala. Atau guru kami menyebutkan, Maulana Syekh Muhammad Said Hambali mengatakan, kalaulah dibaca Dardir ini ataupun matan ini atau syarahan ini dibaca 10 kali, lebih baik daripada membaca kitab mutawwalat sekali saja. Tamam? Dengar elok perbandingan tu. 10 kali dibaca ni lebih baik daripada baca sekali saja mutawwalat. Jadi maksudnya kalau 10 kali mutawwalat dibaca, sudah tentulah lebih baik. Tamam? Tapi ni sudah memadai khususnya untuk kita berpegang dengan qawaid dan dawabit dalam ilmu kalam, ilmu akidah. Nah, wa dzalika li'annaha bizubdati. Baik, kenapa yang sudah memadai sudah dengan kitab ini? Li'annaha bizubdati ay bi khulasatin wa muhassilin fanni. Karena kitab ini adalah kitab yang merupakan khulasah, intipati kepada fan, bidang ilmu ini, al-muallafati hiya fihi, yang tersusun ianya di dalam kitab ini, maksudnya dalam fan ini. Hiya fihi ay hiya fil fan, wa huwa fannu aqaidil iman, dan ia adalah merupakan fan ataupun bidang aqaid iman. Wa yusamma ilmat tauhid, dan dinamakan dia dengan ilmu tauhid. Dan aqaid al-iman ni, aqaid ni tergabung padanya tashmal al-ilahiyati wan nubuwati was sam'iyati. Jadi tergabung dalamnya bab berkaitan dengan ilahiyat, nubuwat dan juga sam'iyat. Falimadha summiya bil ilmi tauhid? Kenapa ilmu dinamakan dengan ilmu tauhid? Atau falimadha ikhtusira 'ala tauhid? Dan kenapa hanya dikhususkan pada tauhid sahaja? Wal jawab, jawabnya apa dia? Annahu al-juz'ul aham, karena dia adalah juzuk yang paling utama. Atau annahu syartu sihhatil ibadat, atau karena dia adalah syarat kepada sahnya ibadah. Wa yubayyinu syarafahu khamsa jihatin.
Jadi ada 5 bahagian yang menjelaskan tentang kemuliaan ilmu ini. Kemuliaan ilmu aqaid iman ini. Yang pertama, apa dia? Syarafu ma yanbani alaihi wa huwa al-ilmu bi ahkamil uluhiyah. Kemuliaan yang pertama adalah kerana apa yang terbina dalam ilmu ini, iaitu ilmu yang berkaitan dengan hukum hakam ketuhanan. Kedua, syiddatul hajati ilaihi likaunihi ra'isal ulumid diniyah. Kerana keperluan terhadap ilmu ini sangat mendesak, diperlukan. Kerana ia adalah merupakan ketua segala ilmu agama. Lepas itu disebut, tadi kita baca dalam Simarul Yani'ah, asyraful ulum ala al-itlaq. Mutlaqan. Ilmu akidah ni adalah ilmu yang asyraf, yang paling mulia ala al-itlaq. Kenapa? Kerana segala perkara yang terbina di dalam agama, usulnya adalah ilmu ini. Tauhid. Bukan ilmu, adalah i'tiqad kita dengan ilmu tu. Yang ketiga, jihatu syarafi ma'lumati allati hiya mabahithul zati was sifati wal af'al. Iaitu pada sudut kemuliaan ilmu ini juga adalah pada sudut mulianya maklumat yang terkandung di dalamnya, iaitu berkaitan dengan perbahasan zat, sifat dan af'al Allah. Yang keempat, jihatu syarafil ghayah. Jadi kemuliaan pada ghayah ataupun faedahnya. Fa inna ghayatahu asyraful ghayat. Ini kerana kemuliaannya tadi adalah semulia-mulia kemuliaan, semulia-mulia faedah. Tamam? Semulia-mulia faedah. Dulu Ustaz ada tulis satu risalah berkenaan dengan beza antara faedah, ghayah dengan illah dan gharad. Ada beza 4 kalimah tu. Tamam? Ada beza antara faedah, al-ghayah, al-illah dengan gharad. Apa beza dia? Faedah maknanya al-maslahatu al-mutarattibatu 'ala al-fi'li min haitsu innaha samaratuhu wa natijatuhu. Al-maslahatu itu makna faedah. Faedah maknanya apa dia? Al-maslahatul mutarattibatu 'ala al-fi'li min haitsu innaha samaratuhu wa natijatuhu. Maknanya kebaikan yang berkesinambungan ke atas perbuatan tertentu. Dari segi ianya merupakan kebaikan tersebut, dari segi ianya, yakni kebaikan tersebut adalah hasil dan natijah daripada perbuatan itu. Al-maslahatul mutarattibatu 'ala al-fi'li min haitsu innaha samaratuhu wa natijatuhu. Manakala maslahah dan ataupun kebaikan pula, maslahah pula, dia berada pada kemuncak perbuatan. Kalau bagi faedah, maslahah kebaikan tadi adalah fi tarafil fi'li. Minta maaf. Kalau kata maslahah dan kebaikan tersebut berada pada kemuncak, yakni berada pada taraf fi'li, hujung. Tamam? Maka dia tidak disebut faedah, tapi dia disebut ghayah. Ghayah bila disebut ghayah, ketika maslahah tadi yang mutarattibah 'ala al-fi'li tadi fi tarafil fi'l, pada penghujung perbuatan, maka dipanggil ghayah. Jadi kalau kita faham di sini, faedah dengan ghayah ni adalah sama pada zat, berbeza pada ibrah. Pada ibaratnya. Jadi kalau mudahnya kita sebut, faedah tu adalah kebaikan ataupun maslahah 'alal fi'l, manakala ghayah pula adalah faedah atau kebaikan fi tarafil fi'l. Boleh? Faedah tu pada perbuatan tu sendiri. Manakala kalau ghayah pula dilihat perbuatan tadi pada penghujung perbuatan tersebut. Jadi kita tengok contoh. Manakala illah pula, apa dia maknanya illah?
Illah maksudnya al-maslahatul mutarattibatu, al-maslahatul mutarattibatu 'ala al-fi'li min haitsu innaha ba'isatu lil fa'il 'ala al-fi'li. Hak ni apa dia? Ni illah. Beza tak tadi dengan ghayah, dengan apa ni, dengan faedah. Faedah tadi pada al-maslahatul mutarattibatu 'ala al-fi'li min haitsu innaha samaratuhu wa natijatuh. Tamam? Nah, kalau yang ni pula al-maslahatu illah pula al-maslahatul mutarattibatu 'ala al-fi'li min haitsu innaha ba'isatun lil fa'ili 'ala al-fi'li. Ini kebaikan ataupun maslahah yang berkesinambungan atas perbuatan tersebut pada sudut ianya adalah merupakan pendorong kepada pembuat atau pelaku di atas melakukan perbuatan tersebut. Itu dipanggil apa ni, Ahmad? Illah. Tamam. Tetapi jika kebaikan atau maslahah tersebut tujuan dan maksudnya bukan semata-mata dorongan kepada pelaku atau pembuat tersebut untuk melakukan perkara tadi, tamam, maka ianya disebut sebagai gharak. Dia disebut sebagai gharak. Jadi keempat-empat istilah ni boleh kita bagi satu contoh. Dan kadang dia boleh berasingan. Contoh, seorang menggali telaga untuk mendapatkan air. Selepas sempurna penggalian, maka dapatlah air. Jadi air dalam contoh tu adalah merupakan faedah. Karena dia adalah samarah. Dia adalah faedah kerana dia adalah hasil daripada galian. Dan orang tadi gali sebab apa? Sebab nak air. Faham? Maka dia dapat air pada penghujung tadi. Jadi air dalam contoh ni juga boleh disebut ghayah. Kenapa? Kerana dia berada di hujung penggalian. Betul? Dan air dalam contoh ni juga boleh disebut illah. Kerana dia adalah ba'isah lil fa'il. Pendorong untuk dia menggali tadi apa dia? Air tadi. Maka air boleh juga disebut sebagai illah pada waktu itu. Dan air dalam contoh ni juga boleh disebut sebagai gharak. Kerana ia dilihat sebagai maksud atau tujuan kepada penggalian itu dilakukan. Boleh? Jadi kesimpulan dalam contoh ni, air dalam contoh itu, dalam contoh kita sebut tadi, seorang menggali telaga untuk mencari air, maka air tadi boleh disebut sebagai faedah, air tersebut boleh disebut sebagai ghayah, dan air juga boleh disebut sebagai illah, dan air juga boleh disebut sebagai gharak. Semua boleh sebut. Berbeza pada pandangan, berbeza pada sudut pandang dengan ta'rifan tersebut. Dan kadang-kadang boleh juga disebut suatu tadi sebagai faedah dan ghayah, tapi tak boleh disebut sebagai illah dan gharak. Contoh, seorang tadi menggali telaga dengan tujuan mendapatkan air. Setelah selesai penggalian tersebut, dia bertemu emas. Maka harta karun dalam tu disebut sebagai apa? Faedah. Disebut sebagai faedah kerana dia adalah hasil galian. Tamam? Harta karun tu juga boleh, ataupun emas tadi boleh juga disebut sebagai ghayah. Kerana apa? Kerana dia berada pada penghujung penggalian. Tamam? Dan boleh tak sebut sebagai illah dan gharak? Tak boleh. Kenapa? Kerana dia bukan korek sebab mah. Dia korek sebab nak cari air, jumpa mah. Jadi mah tu adalah faedah dan juga ghayah, tapi bukan illah dan juga bukan gharak. Kerana itu bukan tujuan utama kepada proses penggalian tadi dilakukan. Maka ambil faham betul-betul dengan masalah ini, insya-Allah akan dapat faedah besar. Tamam? Poin dia ada, ingat apa? Ingat ta'rif. Ta'rif bagi maslahah, ta'rif bagi faedah. Maka kita akan dapat sekali ta'rif dengan ghayah. Tamam? Dan dapatkan ta'rif maslahah illah, maka kita akan dapat faham sekali dengan gharak. InsyaAllah. Boleh?
Gharad ta'rifnya ialah, kalau kata ta'rif illah maslahah mutarattibah 'ala al-fi'li min haitsu innaha ba'isatun lil fa'il 'ala al-fi'li. Tamam. Jadi dia menjadi pendorong kepada pembuat tadi untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah, jadi maslahah ataupun kebaikan dengan perbuatan yang dilakukan yang sebagai pendorong kepada pembuat tersebut. Jadi kalau kebaikan tadi atau maslahah tadi bukan semata-mata dorongan saja. Dia maksud dan tujuan. Dia adalah maksud dan tujuan dan bukan semata-mata dorongan. Jadi saya mungkin silap sebut tadi. Dia adalah maksud dan tujuan dan bukan semata-mata dorongan. Dia maksud. Kepada pelaku tadi melakukan, maka dipanggil gharad. Tapi kalau kata dia lakukan tadi kerana didorong, pendorong dia adalah untuk mendapatkan sesuatu tadi, maka itu dipanggil illah. Faham? Tapi kalau gharad, tujuan dia untuk apa? Dia bukan semata-mata dorongan. Dia memang nak buat benda tadi. Sebab tu tak boleh kita sebut Allah Ta'ala melakukan sesuatu dengan illah. Ada masalah mutarattibah ala al-fi'li min haitsu innaha ba'isatun lil fa'il 'ala al-fi'l. Faham? Untuk melakukan perbuatan tersebut. Contoh kita kata lam lil illah. Contohnya wallahu khalaqakum wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lam lil illah maksudnya. Allah Ta'ala menjadikan dia dengan tujuan. Seolah-olah macam untuk beribadah kepada Allah. Dalam lam di sayrurah ini menjadikan kamu. Nah, sebagai hamba yang akan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau kita sebut Allah melakukan dengan illah, maka nanti kita kata seolah Allah Ta'ala lakukan tadi dengan Allah Ta'ala lakukan tadi dengan maslahah, ya maslahah. Nah, tapi dengan tujuan orang panggil apa? Untuk tertentu, kerana Allah tidak memerlukan kepada sesuatu. Soalnya dia memerlukan kepada sesuatu itu adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama. Ada beza antara apa? Faedah, ghayah, illah dengan gharad. Yang kelima, syarafu adillatihi. Kelebihan kelima adalah kerana kemuliaan dalil-dalilnya. Fa innaha awsaqul adillati li'annaha qat'iyyah. Karena dalil dalam akidah mesti dalilnya qat'i. Atau yuqalu innal murada bit tauhid, atau dimaksudkan dengan tauhid apa dia? Al-iman. Yang dimaksudkan dengan tauhid ini adalah iman. Fayashmal as-salasata. Fayashmalus salasata. Maka dia tergabung dengan tiga perkara tadi. Kalau dimaksudkan dengan tauhid itu adalah iman. Kalau tauhid dimasukkan tadi dengan maksudnya kepada Allah, maka 5 kelebihan yang kita sebutkan tadi. Sama? Wa ilma usuluddin, dan dinamakan juga dengan ilmu usuluddin. Wa ilmal aqaid, dan dinamakan juga dengan ilmu aqaid. Dan ini kasratul asma, kata ulama, tadullu ala syarafil musamma. Banyak nama adalah menunjukkan kepada mulianya penama. وهو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية المكتسبة من أدلتها اليقينية. Dan ilmu ni adalah ilmu apa? Apa ilmu tauhid ni? Ilmun yuqtadaru bihi. Ilmu yang mana mampu dengannya ala isbatil aqaid, yang dengannya akan mampu untuk mengisbatkan akidah yang agama, akidah agama yang bersifat agama, al-muktasabati, yang mana akidah ini diambil daripada apa? Min adillatihal yaqiniyah. Yang diambil daripada dalil-dalil yang bersifat yaqini. Jadi dalil qat'i maknanya. Wa mawdu'uhu, mawdu' ilmi al-aqidah apa dia? Zatul ilahi ta'ala. Itu zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Min haitsu ma yajibu laha wa ma yajuzu wa ma yastahilu. Yani yang wajib bagi zat tersebut, yang harus dan yang mustahil bagi zat. Waqila al-mumkinat. Sebagai kata maudhu' ilmu tauhid ni adalah al-mumkinat. Min haitsu dalalatuha ala wujubi wujudi mujidiha wa sifatihi wa af'alihi. Tetap juga menunjuk kepada Allah.
Jadi maudhu'nya adalah berkenaan dengan perkara mungkinat pada sudut sebagai dalil kepada wajib wujud yang menjadikan mungkinat tersebut. Dan wajib kepada sifat-sifat dan af'al bagi yang mewujudkan mumkinat tersebut. Faham? Wa qila ghairu zalik. Sebagian kata perbahasan dalam maudhu' dalam ilmu akidah ni adalah selain daripada zatul ilah dan juga perkara mumkinat. Wa ghayatuhu, dan ghayahnya apa dia tadi? Ghayah kita sebut tadi lah. Ghayah tadi al-maslahatul mutarattibatu ala al-fi'li min haitsu innaha samaratuhu wa natijatuhu. Ataupun disebut kata fi tarafil fi'l ghayah, tapi ghayah sini boleh jadi dengan makna faedah, sama. Ghayah sini dengan makna faedah ini sama. Boleh kita kata iza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau duduk sekali maka maknanya akan berbeza. Kalau diasingkan maka maknanya adalah sama. Ghayah dengan makna faedah. Contoh miskin dengan fakir. Iza ijtama'a iftaraqa. Kita sebut fakir dan miskin. Kalau gabung dua-dua sekali, ijtama'a iftaraqa al-ma'na. Maka makna fakir ghair makna miskin. Makna miskin ghair makna fakir. Beza. Tapi kalau kata ijtama'a, ya wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau kata diasingkan, contohnya tak disebut-sebut satu saja, fakir, maka ishtamala alaihi wa yashtamil alaihi al-fuqara, masakin aidan. Miskin pun masuk sekali dalam ta'rif tu. Ghayatuhu ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala wal fawzu bis sa'adatil abadiyah. Jadi apa ghayah bagi pengajian ilmu tauhid? Iaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan fawzu bis sa'adatil abadiyah, yakni berjaya dengan mendapatkan sa'adah abadiyah. Keabadian ataupun kebahagiaan yang abadi di dalam syurga Allah Ta'ala. Li'annaha, kenapa di bawah tengok? Li'annaha hiyal maqsudatu bizzati wal asalah. Wa ghairuha la yablughuha fil 'idham. Karena sa'adah abadiyah itu adalah apa? Maqsudah bizzat. Yang diinginkan. Faham? Dan sa'adah abadiyah itu adalah dengan apa? Dengan billah maksudnya. Billah. Tafi ay tuwaffi bihi lima taqaddam. Tafi maksudnya kamu akan sudah memadai dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya. Wallaha arju fi qabulil amali wan naf'a minha thumma ghafra az-zalali. Wallaha arju, dengan hanya kepadamu ya Allah saya berharap, fi qabulil amali, agar diterima amal, wan naf'a, dan agar diterima juga agar diberi manfaat. Arju an-naf'a, maksudnya arju an-naf'a, dan saya berharap dengan manfaat ini, minha, daripada kitab ini, summa ghafara zalali, dan kemudian diampunkan segala dosa-dosa dan kesilapan. Itu wallaha arju qaddama al-ism al-a'zam li ifadati ikhtisas. Atau kalau kata taqdimul ma'mul yufidu al-ikhtisas. Itu disebut dah, iz taqdimul ma'mul yufidu al-ikhtisas, ay yufidu dhalik. Tak payahlah sebut yufidu dhalik. Saya dia apa itu dia pergi sebut kat orang ni. Taqdimul ma'mul yufidu dhalik. Ma huwa dhalik? Dan rupanya buka dalam kitab ni. Padahal sebut sebelum tu faqaddama al-ism al-a'zam li ifadati al-ikhtisas iz taqdimul ma'mul yufidu dhalik ay yufidu al-ikhtisas. Mendahulukan ma'mul adalah memberi faham kepada kita faedahnya apa dia? Pengkhususan, pengharapan tadi hanya kepada Allah. Sebab tu kalau kita terjemah wallaha arju, terjemah apa dia? Hanya kepadamu ya Allah sahajalah saya berharap. Baik, mana panjang sangat tu? Kenapa tak diterjemah kepada Allah lah saya berharap, kepada Allah saya berharap? Tapi diterjemah hanya kepadamu sahajalah ya Allah saya berharap. Karena daripada kaedah. Taqdimul ma'mul aidan laziz. Ini mesti tak faham. Kami di Mesir, ada satu biskut nama dia ma'mul. Inti dalam dia tu kurma.
Dia macam biskut tak tu, tapi dalam dia kurma. Panggil ma'mul. Helmi duk gelak dia kata. Ana aidan az-Zahri. Helmi kata Syekh Nazrul tu senior saya tu. Taqdimul ma'mul yufidu al-ikhtisas. Yufidu zalik atau yufidu al-ikhtisas. Ini kaedah-kaedah ni penting ni. Kaedah ni sangat penting ni. Saya sebut dalam sikit-sikit itu je, tapi penting. Ai la arju illa Allah Ta'ala. Tengok. La arju illa Allah. Saya tidak berharap melainkan hanya kepada Allah. Itu maksud ikhtisas. Tadi kata Maulana Syekh Fatih Hijazi hafizahullah, dia kata, kenapa taqdimul ma'mul yufidul maqsus, yufidul ikhtisas? Dia kata gambarkan macam ni lah. Dia kalau ikut dalam susunan, dia akan ada fi'il, fa'il, maf'ul. Susunan dia macam tu. Fi'il di depan, fa'il, maf'ul. Nak masuk rumah, biasanya dia kira rumah ni macam fi'il. Orang nak masuk rumah tu, yang pertama akan pergi buka kunci siapa dia? Fa'il. Sebab dia yang tuan rumah tu. Tapi satu hari, dia pergi dahulukan ma'mul, maf'ul di belakang, dia pergi duduk di depan. Suruh pergi buka pintu. Maksudnya dia ni ada hubungan dengan tuan punya rumah. Jadi dia ada nau' khas yang tidak disusun dengan turutan yang biasanya. Faham? Ini didahulukan dia di depan. Saya bagi contoh nak bagi mudah. Orang faham lah. Tapi kalau dah mengaji ni, faham dah. Saja nak bagi contoh tu, oh rupanya ni hikmah dia. Kenapa didahulukan tadi? Kerana nau' ikhtisas. Kerana dia ada nau' minal ikhtisas tu yang menyebabkan dia didahulukan. Walaupun pada turutannya sepatutnya dia turutannya selepas fa'il. Faham? Yang tu. Warraja'u, apa makna raja'? Ta'alluqul qalbi bihusuli marghubin fihi fil mustaqbali ma'al akhdhi fil asbabi. Raja' maknanya ta'alluqul qalb, keterikatan hati, bihusuli marghubin fihi, untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang dicita-citakan, fil mustaqbal, pada masa akan datang, ma'al akhdhi bil fil asbab, bersama dengan mengambil sebab. Itu maksud raja'. Jadi raja' adalah keterikatan hati untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan pada masa akan datang bersama dengan mengambil sebab. Wa huwa mamduhun syar'an. Fa in lam ya'khudh fil asbabi fa tama'un wa huwa mazmumun syar'a. Nanti orang ni berharap badannya tegak. Berharap. Ada syai' marghub. Dia berharap badan dia tegak. The Rock kata dia. Boleh jadi macam Dwayne Johnson. Tengok ke belakang, awak takut orang silap panggil. Dwayne Johnson, tengok Duan orangnya. Mak Duan kan. Jadi bila orang nak tengok tu, dia ada marghubun fihi. Fil mustaqbal, maksudnya waktu ni badan dia masih lagi Mak Duan. Lepas tu baru Dwayne kan. Badan tu lah. Nak badan tegak tu. Tapi ma'aqzil asbab. Sama ambil sebab lah. Ambil sebab apa dia? Kawal makan, angkat berat, jogging pagi-pagi. Allah. Ya. Tapi demam. Jadi hak tak jogging tak demam. Ma'aqzil asbab. Sama. Pandai sama. Jadi kemudian ma'akhzil asbab, maka tu dipanggil apa? Hadza raja'. Tapi kalau kata dia tak ambil sebab, dia tamak. Dia marghubun fihi, satu benda yang dia inginkan tapi tak ambil sebab. Duk teringin badan Dwayne Johnson, badan macam The Rock, tiba-tiba lepas teringin tu hantam balik 3 pinggan. Makan ayak gula. Tak masuk gym. Lepas tu dia lagi tidak lewat. Lagi tak pernah bersenam. Ini contoh dunia lah. Contoh dunia. Dunia ada adna syai'. Ini contoh akhirat. Macam mana dengan akhirat? Tentu juga. Nak syurga, marghubun fihi fi mustaqbal. Ma'akhzil asbab. Asbab dia apa dia? Lakukan ketaatan.
melakukan sesuatu yang boleh menyebabkan dirinya jadi diampunkan oleh Allah. Hadza raja. Hadza mamduh syar'an. Wa illam ya'khudh fil asbab, tapi kalau dia tak ambil dengan sebab, fa tama'un, maka dia jadi tamak. Dia tak panggil lagi raja, dia panggil tamak. Jadi apa beza tamak dengan raja? Ta'rif dia sama. Beza dia ambil sebab tak ambil sebab tu ya. Faham? Kedua dia marghubun fihi. Nah, fil mustaqbal. Idza akhadha bil asbab fahuwa raja, wa illam ya'khudh bil asbab fahuwa tamak. Ingat nanti Ustaz tanya nanti. Apa beza tamak dengan raja? Tamam? Fahuwa mazmumun syar'a, maka itu dicela dalam syarak. Fi qabulil amali, nah pada qabulul amal, nah dalam agar diterima amal. Al-amal di sini qabul huwa al-isabah 'ala al-amal as-sahih wa 'adami raddih, adamu raddih. Qabul tu maksudnya didapatkan pahala, dapat pahala dengan amal yang benar dan tidak ditolak. Wa ridha yastalzimu 'adamur radd. Dan ridha tadi adalah sebagai kelaziman kepada tidak ditolak. Jadi Allah redha dengan makna Allah tidak menolak amalan tersebut. So bila tidak ditolak, maknanya apa dia? Diterima lah. Boleh? Alladhi minhu ta'lifu hadhihi al-aqidah. Amal ni apa dia? Antara amal di sini adalah seperti menulis kitab ini. Itu amal beliau. Wa qabulu syai' ar-ridha bihi wa 'adamu raddih. Tu. Qabulu syai' itu maksudnya ridha bihi. Ridha dengan syai' tadi, sesuatu amal tadi, wa 'adamu raddihi wa 'adamu raddi syai'. Ini adamu raddi asy-syai' yani minhu al-amal tadi. Adanya amal tersebut. Wa arjuhu ta'ala, dan saya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, an-naf'a huwa diddud dur. Naf'a maksudnya apa dia? Lawan kepada dur. Apa dia dur? Bil fathi huwa al-masdar. Ad-dar kalau fathah masdar. Wa bid-dhamm al-ismu. Nah, ismu apa dia? Ismul masdar. Al-ismu ay ismul masdar. Wa huwa atharul fi'al. Ad-dar ad-dur. Tengok. Kita bincangkan semalam Fathul Mu'in. As-sahur, as-suhur. Al-wudu, al-wudu. Nampak tak? Itu akan jadi makna dia boleh biasa. Dan ini akan berlaku juga, boleh berlaku pertukaran. Maknanya boleh jadi bertukar. Jadi kalau masdar, apa dia? Nafsul fi'il. Kalau dar tu perbuatan tu sendiri. Kalau dur, atharul fi'il. Tamam? Yuqalu darrahu darran faqama bihi durrun. Darrahu darran, darran tu dia adalah masdar, perbuatan tu sendiri, nafsul fi'il. Jadi beliau contohnya dia telah melakukan kemudaratan kepada seorang tadi, lalu kemudaratan tadi terkesan kena kepada orang tadi. Atharud dur, atharud dar, wa huwa dur. Wa arjuhu ta'ala an naf'a min huwa diddud dur. Minha ay min hadhihi al-aqidah, daripada akidah ini, agar diberi manfaat dengan akidah ini. Ay biha, minha tu ay biha maksudnya. Min tu dengan makna biha. Ay arjuhu ta'ala an yanfa'a biha, yakni memberikan manfaat dengannya. Kullaman qara'aha, sesiapa sahaja yang membacanya. Au tala'aha, yang tala'ahnya. Wa hassalaha au katabaha, dan juga yang menghasilkan kitab ini, dan juga yang menulis, mencatat faedah-faedahnya. Ini doa pada Imam Dardir. Amin. Doanya mustajab. Imam Dardir ni qutub kabir. Jadi sangatlah rugi ketika orang yang tidak ambil faham betul-betul kitab ni. Tak apa, kamu dah baca kitab ni dah sampai ni baik ke 8 ni. Dulu ni mukadimah aja. Ini akan masuk kepada isi kandungan. Jadi alhamdulillah santri baru pun dah mula juga dengan kitab ni, insya-Allah. Mula dengan kitab ni dulu. Wa yasihhu an takuna min ibtidaiyah. Boleh juga kita letakkan min tadi dengan makna ibtidaiyah. Hiya wa majruruha hal minan nafa'. Hiya wa majruruha maksudnya min tadi dengan majrur dia ha tu adalah hal minan nafa'. Jadi takdir dia hala kaunin naf'i hasilan wa nashi'an minha. Hal keadaan manfaat tadi akan didapatkan daripadanya. Daripada apa? Daripada kitab akidah tersebut. Summa ay arjuhu. Summa ay wa arjuhu. Kemudian aku berharap juga
Apa dia? Ghafra ay satra. Jadi ghafra ni adalah ta'alluq dia dengan arju. Satra zalali jam'u zallah. Zalal jamak kepada zallah. Bil fathi masdar. Zalla. Nah, jadi dia masdar kepada zalla. Zalla yazillu zallatan. Nah, zalla bi fathil zai aidan yazillu bi kasriha. Yani al-ma'asi. Nah, itu maksiat. Nah, yakni zallah dengan makna maksiat. Jadi diampunkan maksiat. Wa satruha sadiqun, dan dengan makna ghafru dengan makna satr. Ghafr dengan makna satr. Satr di sini dengan makna apa? Ya sadiqun bimahwiha minas suhuf. Faham? Jadi boleh jadi dengan makna mahwiha minas suhuf, diampunkan, maksud satr di sini dengan makna dipadamkan terus daripada suhuf. Ai izalatiha bil kulliyah, dibuang secara keseluruhannya, tak ditulis. Wa bi'adamil muaqadati biha. Nah, dan juga boleh juga diletakkan dengan makna adamil muaqadah, maksudnya tidak dipadam tapi tidak diambil hukum. Ada kita boleh jadi ghafru di sini boleh jadi dua makna. Ghafr dengan makna satr, satr dengan makna mahwun, satr dengan makna adamul muaqadah. Boleh juga. Sama ada ditutupkan dosa tadi dengan makna dibuang terus daripada kitab catatan kita, atau tidak dibuang tapi tidak diambil hukuman. Nak mana? Dua-dua boleh. Alhamdulillah, ada dua-dua pun. Tak diambil hukuman tak apa dah. Tapi kalau dibuang tu lagi bagus, sebab kitab kita akan jadi bersih. Ni main merah celoreng kok ni, oh teruk kat kita. Sampai-sampai kat orang kita buka-buka nampak merah. Hak merah tu hak jam lah. Oh, kata, oh merah kat lah. Hak duduk tepi kita. Nah, saya alhamdulillah hitam tu. Dia tunjuk hitam ni. Hak merah belakang lemak kan. Dia tak tunjuk. Jadi, apa ni, dua-dua tu pun diharapkan. Kenapa? Kerana dua-duanya tidak akan menyebabkan kita disiksa. Sama ada ditutup ataupun sama ada dibuang terus ataupun tidak diambil hukuman. Walaupun masih kekal lagi tulisan. Wa in kana mawjudatan fiha tu bi'adami muaqadati biha wa in kanat mawjudatan fiha. Walaupun masih lagi ada lagi dalam suhuf. Fiha fi suhuf. Wa warada fi sunnati ma yadullu li kullin, dan dalam sunnah, dalam hadis ada semuanya perbahasan tadi, sama ada dipadamkan terus ataupun tidak dipadam tapi tidak diambil hukuman, dan tulisan tu masih lagi kekal. Wal marju min sa'ati karamihi ta'ala al-awwal, yang diharapkan daripada Allah dengan keluasan rahmat dan maghfirahnya Allah, kemuliaannya Allah, ialah apa dia? Al-awwal. Al-awwal apa dia? Mahwiha bil kulliyah, yakni dipadamkannya secara keseluruhan. Tamam? Jadi bila mana al-imam mengumpulkan di antara raja dengan nafa' minha, harap penerimaan dan manfaat, kana dzalika isyaratan ila anna al-amal lillah ma'a iradati thawabi jaiz. Jadi di sini menunjukkan isyarat bahawa melakukan amal bersama mengharapkan pahala adalah harus. Nah, walaupun kalau tidak mengharapkan pahala itu lebih akmal, lebih sempurna. Jadi kita syarah dalam hikam dan seumpamanya. Karena darajat ikhlas ni ada tiga. Nah, ada darajat ikhlas yang dibagi darajatil ulia, wa darajatil wusta, dan darajatil dunia. Darajat yang paling tinggi an ya'mal lillahi wahdah imtithalan lil amri wa qiyaman bihaqqil ubudiyah. Nah, wa in a'lamahu Allah annahu mu'aqib. Nah, dia ni beramal sungguh kerana Allah Ta'ala tak mengharapkan pahala, dan bukan kerana takutkan dengan dosa, dan hanya kerana melakukan apa yang diarah oleh Allah, walau Allah telah memaklumkan bahawa dia akan disiksa. Ada hamba yang macam ni. Seorang hamba Allah Ta'ala, murid ini diberi kasyaf oleh Allah, dibukakan mata hatinya, dilihat di Lauh Mahfuz bahawa gurunya akan disiksa oleh Allah. Gurunya adalah ahli neraka. Na'udzubillah. Lalu dia dengan segannya pergi maklum dekat tok guru dia. Dia kata, wahai tuan guru, tok guru tanya apa yang kamu dapatkan, anugerah apa yang Allah Ta'ala bagi. Lalu dia pun kata, wahai tuan guru, saya nak cerita satu benda. Tok guru cerita. Dia pun cerita lah. Saya diberikan pembukaan dan melihat, kata, nama guru berada di senarai ahli neraka. Apa kata tuan guru tadi?
Aku telah melihat perkara tersebut 20 tahun dulu lagi. 20 tahun dulu lagi aku dah tengok dah. Dan aku tahu dah awal lagi pada tu. Tapi kenapa macam tu juga masih kekal dengan ibadah? Karena aku diarahkan untuk ibadah kepada Allah. Bukannya aku diarahkan untuk bertentangan dengan perkara tersebut. Walaupun Allah telah tetapkan macam tu, ana abdun. Dan dia berhak untuk tempatkan saya di mana saja dia kehendaki. Hadza abdun haqiqi. Macam mana? Boleh je buat tu. Kita nak tengok apa kata ahli neraka dah lalang dah. Kalau tak tahu pun dia buat dah. Kalau dia tak tahu lagi ni, buat dah amalan ahli neraka. Apa kalau tahu kata dia tu memang ahli neraka dah sejak daripada azali lagi. Syaqi. Dia kata lalang. Tengok. Kalau dia akan terus inqalab hal. Boleh jadi. Hidayah Allah Ta'ala bagi ni luar biasa. Benda yang ajaib. Yang kita tak boleh gambar. Yang kedua, wusta. Ikhlas yang wusta, an ya'mal li thawabil akhirah, untuk dapatkan pahala akhirat. Wal martabati dunia, yang paling kecil, yang paling rendah ni, tetap tapi masih lagi ikhlas. An ya'mal li ikrami fid dunya wassalamah min afatiha. Beramal untuk dimuliakan di dunia dan diselamatkan daripada kerosakan dalam dunia. Bahaya dalam dunia. Kalau kita beramal satu amalan, kita nak apa? Perjalanan kita selamat contohnya. Baik, ikhlas tak tu? Kita bukan buatkan orang. Kita mengharap daripada Allah Ta'ala. Baik, itu ikhlas. Tapi ikhlas yang paling rendah. Wa ma'ada hadhihi salas fahuwa minar riya. Lain daripada tiga ni, semua dia riya. Boleh faham? Jadi nak tengok kita ni masih ikhlas ke tidak, tengok dalam martabat ni ada tak peringkat kita tu dalam beramal tadi. Beramal dia tidak kerana Allah Ta'ala terus masuk terus ke dalam ke pandangan orang, terus jadi terus bukan lagi ikhlas pada waktu tersebut, dah masuk kepada lawan dia iaitu riya. Maka insya-Allah pertemuan kita akan datang, kita akan bincang aqsamul hukmil aqli, baik yang ke-9, dan ini yang paling dah masuk kita kepada sulbil kitab dan perbahasan kitab yang utama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.